Ulang kaji tajuk kadar tindak balas berkaitan dengan soalan esei. Soalan yang pertama, sekumpulan pelajar jalankan 2 eksperimen. Ada eksperimen, ada 2 set. Set yang pertama, serbuk zinc tambah 50 cm padu asid hidroklorik kepekatan 1.0. Set 2, serbuk zinc, isi padu sama kepekatan 0.4. So, apabila berkaitan dengan kadar tindak balas ni, yang pertama kita perlu melihat kepada faktor apa yang mempengaruhi kadar tindak balas. So, kalau kita lihat dekat sini, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor kepekatan. Dan dalam soalan ini juga dinyatakan bahawa masa diambil untuk mengumpulkan 50 cm padu gas hidrogen telah dinyatakan. Itu sebabnya kalau kita lihat, set 1 dia lebih pekat. So, masa yang diambil lebih singkat. Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan yang pertama, merujuk kepada eksperimen di set 1, nyatakan maksud kadar tindak balas. So, kita kena nyatakanlah maksud kadar tindak balas. Kadar tindak balas adalah perubahan yang kita pilih. So, dalam konteks ini, dia dah tetapkan isi padu gas hidrogen per masa. Faktor cikgu dah berikan tadi, tuliskan persamaan kimia yang seimbang bagi set 1. Sebenarnya set 1 atau set 2, persamaan kimia yang seimbangnya adalah sama. Jadi pelajar jawab dan 4 markah itu membawa maksud perlu ada 4 statement, 4 kenyataan. Soalan yang kedua, hitung kadar tindak balas purata bagi set 1 dan juga set 2. So, tajuk kadar tindak balas ini paling mudah kerana formula untuk menentukan kadar tindak balas dia akan bersamaan dengan kuantiti yang kita pilih per dengan masa. So, kalau kita lihat kuantiti yang kita pilih untuk tindak balas ini dah dinyatakan, iaitu isi padu. Dan isi padunya telah ditetapkan kepada 50 cm padu, yang berubah hanyalah masa. Jadi pelajar tulis, pelajar kira, dan selepas pelajar kira, bandingkan kadar tindak balas. So, nyatakanlah kadar tindak balas mana yang lebih tinggi berbanding yang satu lagi, dan terangkan dengan menggunakan teori pelanggaran. So, apa teori pelanggaran dalam penjelasan dia? Pertama, perlu ada faktor. Yang kedua, kita huraikan faktor itu. Huraikan faktor. Yang ketiga, kita akan nyatakan frekuensi pelanggaran antara zarah, dan zarah perlu dinyatakan. Dan dalam konteks tindak balas ini, zarahnya adalah antara zarah atom zinc dan juga ion hidrogen. Yang keempat adalah frekuensi pelanggaran berkesan. Dua-dua ni semuanya antara zarah. Dan 5, terus kita nyatakanlah kadar tindak balas itu tinggi. Kenapa? Alasanlah daripada atas sampai ke bawah. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Dia berikan satu graf. Eksperimen lain dijalankan mengkaji faktor mangkin dalam tindak balas. So, kalau kita lihat kat sini, grafnya macam ni, maknanya yang diukur adalah hasil lah. Sekiranya graf yang dilukis itu mewakili bahan, kita akan dapat graf yang macam ni. So, dalam tindak balas, bahan akan berkurang, manakala hasil akan bertambah. Jadi, kalau kita lihat kepada tindak balas ini, penguraian hidrogen oksida, hidrogen peroksida kepada oksigen dan air, kita akan dapat lihat graf ini. A ni, kadar tindak balasnya lebih tinggi. Kadar tindak balas tinggi berbanding dengan B. Dan kalau kita lihat apa yang dinyatakan, ini adalah disebabkan oleh faktor mangkin. So, dia minta namakan mangkin, cari dalam nota pintar mangkin yang digunakan untuk tindak balas penguraian ini. Dan seterusnya, soalan yang kedua, dia kata, tindak balas penguraian hidrogen peroksida membebaskan haba. So, kita tahu bahawa kalau membebaskan haba, dia kaitkan dengan tindak balas topik yang kita belajar selepas, yang baru kita lepas belajar berkaitan dengan termokimia. Membebaskan haba, maksudnya tindak balas ini adalah tindak balas exothermic. Haba dibebaskan.
Dia minta lukiskan satu gambar rajah aras profil tenaga bagi kedua-dua tindak balas A dan B. Labelkan. Dia minta labelkan tenaga pengaktifan yang ada makin dan tanpa makin. So nanti semak gambar rajah aras tenaga kita. Ini ialah tindak balas exothermic. So exothermic, bahan lebih tinggi berbanding hasil. Okay, kerana tenaga dibebaskan dan macam ni. Okay. Ini adalah tenaga pengaktifan daripada bahan sampai hasil. Ini adalah tenaga pengaktifan. So pelajar labelkanlah dua. Satu, labelkan EA bagi dengan makin. So EA ni dia lebih rendah tenaga pengaktifan berbanding dengan E tanda A ya. E tanda A maksudnya tanpa makin, tenaga pengaktifan akan menjadi lebih rendah. Dan seterusnya dia minta terangkan menggunakan teori pelanggaran sama. Cuma teori pelanggaran bagi makin ini dia tak akan ada pertambahan dari segi frekuensi pelanggaran. Frekuensi pelanggaran dia sama. Cuma frekuensi pelanggaran berkesan dia yang akan berbeza. So nanti pelajar semak semula dan jawab 8 markah, maknanya 8 statement. Okey, soalan esei yang kedua berkaitan dengan termokimia dan dia berikan kat sini soalan berkaitan dengan haba peneutralan bagi dua jenis asid yang berlainan dengan natrium hidroksida. So kita lihat asid dia, satu dia gunakan asid hidroklorik, satu lagi menggunakan asid etanoik. So pelajar sepatutnya sedia maklum asid etanoik adalah lemah, manakala asid hidroklorik adalah asid kuat. Itu sebabnya kalau kita lihat haba peneutralan yang dibebaskan oleh asid kuat adalah lebih tinggi berbanding dengan asid lemah, 57 dengan 55. So jawab soalan, nyatakan maksud haba peneutralan, tuliskan persamaan termokimia, terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam nilai haba peneutralan dalam eksperimen 1 dan eksperimen 2. Nyatakan ke mana perginya haba yang hilang itu. Haba yang hilang tu digunakan untuk apa? Nyatakan. Dan selesai yang itu, soalan B. Dalam satu eksperimen lain, asid hidroklorik ditambahkan kepada amonia. So amonia ni satu-satunya alkali lemah. Dia terbalik pula lah. Tadi digunakan asid lemah, yang ini digunakan alkali lemah. Suhu meningkat. So tindak balas peneutralan kita dah tahu semuanya adalah exothermic. Dan mengapa cawan plastik digunakan dalam eksperimen ini? Apa saja dalam eksperimen yang kita lakukan dalam tajuk termokimia, tujuan kita menggunakan bahan-bahan itu, apa yang kita buat adalah untuk mengurangkan haba terbebas ke persekitaran. Kita nak pastikan bahawa haba yang terbebas hanya akan diserap oleh termometer. So soalan yang seterusnya, hitung haba peneutralan. Mesti sentiasa ingat dalam tajuk ini, nak kira haba peneutralan kita ada 5 step. Pertama, mesti tahu theta, perubahan suhu. Yang kedua, mesti tahu Q, haba yang dibebaskan dalam konteks ini sama dengan MC theta. Yang ketiga, mengira mol sama dengan MV per 1000. Mol adalah mol bahan dan sekiranya kalau kita lihat dekat sini molnya, kita kira hanya perlu kira satu saja kerana isi padu dan kepekatannya adalah sama. Step yang keempat, kita mengira haba bebas 1 mol sama dengan Q per mol. Dan jangan lupa, jawapan akhir kita mesti ada tanda. Kita dah tahu bahawa ini adalah tindak balas peneutralan dan tindak balas peneutralan sentiasa exothermic. Soalan yang ketiga, digantikan dengan asid nitrik, ramalkan nilai haba peneutralan. So asid ini sebenarnya yang bertindak balas yang menunjukkan sifat keasidan adalah ion hidrogen. So sekiranya kalau kita lihat asid hidroklorik dan asid nitrik, so dua-dua adalah asid yang sama, iaitu asid monoprotik kuat. Maknanya dari segi nilai haba peneutralannya dia akan sama. Kerana setiap asid ini akan mengion dalam air dan menghasilkan 1 mol ion hidrogen dengan kepekatan yang sama. Dan soalan C, dia berikan rajah, gambar rajah aras tenaga.
bagi tindak balas peneutralan antara alkali kuat dan juga asid lemah. Dia berikan nilai, kita ikut je lah sebab soalan berikan nilai, patutnya nilainya tak boleh 57 ni sebab ini ialah asid lemah. Berdasarkan rajah, huraikan gambar rajah aras tenaga. So dalam huraian gambar rajah aras tenaga, hari tu kita dah bincangkan, dia akan ada 3 statement. 1, 2, 3. So markah dia 5, 2 statement lagi nanti cikgu akan berikan. Dia berkaitan dengan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Yang pelajar sangat mahir inilah sepatutnya 1, 2, 3. Okey, itu saja. Selamat menjawab. Sekian, terima kasih.